sekolah rendah dulu. Kami berpisah di Surau Beringah. Dia membawa haluan masing-masing. Jadi sekarang baru berjumpa, dan ini merupakan, kalau tak silap saya kali ketiga Ustaz hadir ke surau ini, yang banyak ilmu yang diperturunkan oleh beliau. Satu perkara tajuk yang amat penting pada malam ini yang beliau akan bicarakan, usi surau dan dapat kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama mengadakan satu program yang khusus. Menanya pada malam ini adalah Ustaz Kamaluddin. Jadi saya minta permohonan daripada Ustaz Kamaluddin agar ditukarkan jadual, kita beri laluan kepada Ustaz Muhammad Khosyari ini. Kebetulan lepas Ustaz balik ke kampung rumah dia WhatsApp ke saya, hari ini tarikh dia free. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama. Dan pada malam ini tajuk yang amat penting untuk kita bicarakan, pengurusan harta pusaka. Memang benarlah tuan-tuan, harta pusaka ni kadang-kadang menjadi pelaka. Itu yang orang takut sebenarnya. Inilah saya bawa Al-Fadhil Ustaz malam ini untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kepada kita bagaimana menguruskan harta pusaka mengikut undang-undang Islam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita menampakkan apa yang disampaikan, dan malam ini kita lanjutkan sedikit waktu isyak kita. Kita nak memberi peluang dan ruang kepada Ustaz untuk membicarakan pengurusan harta pusaka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada sahabat saya apa nama Safri khususnya tuan-tuan perempuan muslim-muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah kita banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk sama-sama pada malam ini. Saya pun dah ingatlah kali ketiga tahun bila berkali lama sangat tau, dalam 4 tahun lepas ada berkali 3-4 tahun lepas 2019 ya, 3 tahun. Baik, terima kasih kepada pihak Surau Al-Muttaqin atas jemputan ini. Saya pun minta maaf lah, memang betul-betul betul daripada cabang 3 dari Losong. Tadi ada pertemuan dengan Bukan Mufti dengan Dr. Zul Zulkifli Muda di rumah dia. Ada sikit isu lah, saya bawa sahabat saya, Ibu saya daripada Perak tentang kita ada sedikit perbincangan berkaitan dengan pengurusan harta pusaka juga, tapi melibatkan dakwah arham. Tuan-tuan, cerita sikit sebab kita topik kita malam ni, kalau tengok pada poster tu bagaimana mengurus harta pusaka. Jadi kita mungkin akan bercerita tentang kaedah pengurusan, lebih kepada kaedah pengurusan, sama ada pengurusan tu berlaku selepas mati ataupun sebenarnya pengurusan tu dia dah kena bermula semasa hidup sekarang. Sebab kalau kita tunggu mati baru nak mengurus dalam keadaan tak ada ilmu, boleh jadi banyak masalah yang akan dihadapi oleh waris. Jadi siang tadi saya ada 2 pertemuan bawa Q Said ni. Orang tak tahu dia datang dengan saya, dia yang tahu. Kalau tahu kau tangkap lah. Jadi tengah hari petang tadi kami jumpa Haji Mahlid Makan Buah. Petang ni jumpa Dr. Zul.
bincang pasal pewarisan Zawul Arham. Tuan-tuan, sebenarnya Zawul Arham ni dia sebenarnya terdiri daripada kerabat kita. Bila sebut Zawul Arham ni kerabat kita, tapi dia datang melalui orang tua. Contohnya Toki, dia ada cucu, tapi cucu tu cucu daripada anak puan dia. Cucu daripada anak puan. Sebagai contoh, katakanlah ada Toki ni mati, dia ada anak puan seorang, tapi anak puan dia ni mati dulu. Anak puan dia ni mati dulu, maka anak puan yang mati dulu ni kahwin, ada anak, kira cucu lah, lelaki puan. Bila Toki ni mati, harta Toki tu dia pergi tak ke cucu, tak pergi. Itu hukum dia. Ini merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Dan inilah yang diamalkan dalam undang-undang syariah ataupun enactment yang dipraktik, yang diwartakan dalam undang-undang pusaka di Malaysia kita, merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita gambarkan, kita boleh faham maksud saya. Tadi kita bincang topik ni lah. Topik, kalau seorang Toki tu mati, dia ada cucu. Cucu tu cucu daripada anak puan dia, mati dulu. Cucu tu duduk ke dia lah, ataupun Toki duduk ke cucu, cucu jaga dan sebagainya. Toki ni kalau dia mati, dia ada harta, cucu tadi tak boleh, cucu tadi tak dapat. Sebab cucu tu disebut bukan waris. Cucu tu bukan waris. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kena faham lah. Sebab tu bila kita bercakap soal faraid ni tuan-tuan, kita akan pergi kepada macam mana cara kita mengurus harta kita masa hidup. Saya percaya tuan-tuan, setiap orang dia ada isu-isu yang berbagai, dia tak sama. Yang mungkin dulu 3 tahun lepas kita dah pernah bincang, tapi al-maklum tuan-tuan, faraid ni jalan-jalan bincang. Jadi 3 tahun lepas dia tengok ke tidak tahu. Tahu hari malam ni tak ada 3 tahun lepas. Tinggal sampai seorang je dengan Zuki. Lain tak tahu. Untuk anak saya pun dah ingat dah lama. Tapi nak kabarnya, bila kita faham faraid ni, kita akan nampak isu-isu yang mungkin patut kita settle lebih awal. Ini pengurusan. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak kongsi satu kes. Kemarin tadi dia telefon pula, tadi tu bawa kereta, saya dah layan. Kalau layan ke telefon dia tadi, isi pun saya sampai kali. Dia telefon pula daripada Melaka. Tak mari dia telefon. Pun duit dia kuliah, dia jenis biasa yang bakal nas tengah baru telefon. Nas tengah telefon orang, nas tengah telefon orang. Jadi cerita dia, mak dia ni ada rumah, tanah dan rumah. Rumah pula 2 tingkat. Ni saya nak kait dengan tajuk kita, pengurusan. Macam mana seorang mak, dia urus harta dia, tapi betul tak betul, kita dengar cerita dia. Dia ada tanah, atas tanah tu ada rumah 2 tingkat. Rumah dia, rumah mak, ayah tak ada dah. Jadi ada seorang anak lelaki, dia bantu, kiranya dia tolong beki rumah dia. Bakal rumah tu uzur sangat, dia beki ke bawah. Beki bawah dia kata habis dalam 20,000. Dan dia tolong beki. Jadinya kemeh rumah. Lepas tu mak ni pula dah duduk situ. Maka sebelum dia mati lah, masa dia hidup, dia sebut, dia kata dah mak ni mau beki, hak bawah ni mak pergi kemu. Hak tingkat bawah ni mak pergi kemu, hak tingkat atas tu mak pergi gatok. Ada adik-adik lain lagi lah, dalam 3-4 orang lagi. Jadi mati mak. Ni jadi isu sekarang. Kakak dia kata mak pergi gini, dia duduk atas. Pak adik ni pula duduk situ. Adik pula dia anggap mak pergi kiri lah, tingkat bawah, tetap black. Beri rumah tapi kursi. Hak bawah pergi ke adik, hak atas pergi ke kakak. Dan kalau bakar hak bawah, dia bakar mak atas sekali. Lepas tu tapak dah tahu cerita tu, beri bangunan saja. Hak ni nyakit pelik-pelik, kita jangan buat. Sebab tu kalau sebut, bila sebut nak beri ni, kita kena faham sungguh-sungguh hukum beri ni. Sebab apa? Sebab bangunan rumah ni dia duduk atas tanah. Kalau tak ada tanah, tak ada bangunan tu. Jadi kalau kita beri bangunan saja, tak sabit dengan tanah, dia ada nyakit tuan-tuan, adik-beradik, dia jadi petika, dia kata dah mau beri bukan rumah ni, tanah ni hak adik-beradik. Saka jadi kau susah. Jadi benda-benda macam ni dia akan jadi isu dalam masyarakat kita. Baik, kita bincang topik pengurusan.
Tuan-tuan, saya nak sebut soal pengurusan ni kepada dua situasi. Pertama, situasi masa kita hidup. Masa kita hidup, macam mana cara kita mengurus harta-harta kita masa kita hidup. Pertama, pengurusan kita ni bermula daripada kaedah kita cari harta. Zaman bila ni kan kita cari harta, kita kubur harta. Kita ada tanah, kita beli rumah, kita ada tanah buat rumah, kita ada kenderaan dan sebagainya. So bagaimana kita menguruskan harta kita tu? Yang pertama, tuan-tuan, pastikan harta kita harta yang halal, harta yang bersih. Ya, pendapatan kita tu pendapatan yang bersih. Membersihkan pendapatan ni, tuan-tuan, jangan lupa. Kalau sampai masa wajib kita bayar zakat, bayar zakat. Tak kira lah zakat benda-benda pun. Sebab itu antara kaedah-kaedah kita nak bersihkan harta kita, supaya harta kita ni kalau kita mati akan datang, hobi ke waris kita tu bersih. Kita tak mahu harta pergi ke waris kita dalam keadaan campur. Ada hak halal, ada hak haram, ataupun tak kata haram, ada syubhat dan sebagainya. Jadi itu kaedah yang pertama, pastikan harta hak kita dapat daripada sumber yang halal. Tak mahu nanti kita tak ada, anak kita dia terima harta tu, kemudian dia diuji dengan macam-macam cara. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita cari harta ni, biasanya kita berhutang. Ada sebahagian harta yang kita beli, kita berhutang, betul tak? Kita beli rumah, ada hutang. Hutang dengan bank ke, hutang dengan kerajaan ke. Kereta pun hutang juga. Kereta pun hutang juga. Jadi kita mungkin, saya kata sebahagian besar daripada kalangan kita, dia pasti akan terikat dengan hutang-hutang masa dia hidup. Sama ada dia beli aset ada hutang, ataupun memang dia hutang. Walaupun hutang tu kecil sekalipun, ia tetap hutang. So tetap penting untuk kita faham. Sebab bila kita berhutang masih hidup, kita mati, tuan-tuan, nanti hutang kita ni menjadi tanggungan kita, menjadi tanggungan kita. Sebab tu yang Nabi sebut, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seseorang mukmin ni dia terikat, tergantung dengan hutang dia, sehingga hutang dia tu diselesaikan. Jadi kalau masih hidup kita dah selesai hutang kita, bila kita mati, siapa wajib urus hutang kita? Waris kita. Waris kita wajib settlekan hutang kita. Persoalan sekarang ni, masa kita hidup, kita cover ke waris kita pasal hutang kita. Kita cerita dah aset-aset yang kita ada ni, hak ni kait dengan hutang. Hak ni rumah ni hutang dengan benda kerajaan, bank. Kita tunjuk dah dokumen-dokumen kait dengan hutang kita kepada waris kita. Kereta kita ni ada hutang. Saya baru ni, tuan-tuan, cerita pasal kereta. Sahabat kita meninggal, tuan-tuan, isteri, puang. Dia ni ada suami yang dia tak ada aset lain. Dia ada kereta sebuah, adalah binti-binti sikit-sikit tu kan. Benda-benda binti ni dia dah susah, tuan-tuan. Susah-susah juga, tapi nak kabarnya binti ni benda mudah bagi. Jadi kalau nampak faraid itu, kadar-kadar dia tu boleh bagi selalu. Sebab binti ni boleh pecah-pecah. Jadi si mati ni, isteri, dia ada suami, dia tak ada anak. Tak ada anak, kahwin tak ada anak, dan dia masih ada ayah umur. Dalam hukum faraid, saya cerita, saya beri gambaran lah. Kalau kita tak boleh pun tak apa. Bagi tuan-tuan nampak, dalam hukum faraid, bila isteri mati, ada suami, isteri tu tak ada anak, suami dapat berapa? Ngaji dah berapa? 3 tahun lah. Jawab lah. Isteri mati, ada suami, isteri yang mati ni tak ada anak. Mana menikah dengan suami tu dia dah beranak, tak ada anak. Bila dia mati, suami tu, kalau kita duduk tempat suami tu, lelaki dia tu dapat berapa daripada harta isteri tu? Separuh, 1/2. 1/2 kan. Kalau isteri tu ada binti, bagi 2, suami dapat separuh. Itu hak suami, faraid. Alasan dia, sebab dia tak ada anak. Itu dia sebab dia. Isteri mati tak ada anak, suami dapat 1/2. Kalau isteri tu ada anak, suami dapat 1/4. Tu ada tu di poster. Tapi saja. Ada situ saja, dah ingat dah kata dia. Jadinya 1/2 suami dapat. Kemudian ada ayah, ada mak. Kita pergi ke mak. Mak kepada si mati tu boleh berapa? 1/6. Betul tak 1/6 tu? 1/6 tu betul, tapi kadang-kadang mak boleh 1/3.
Kita nak kena tengok tu bila mak boleh 1/6 ni. Okey, mak dalam kisah ni yang saya cerita ni, mak memang boleh 1/6 sebab dia arwah ni dia ramai adik-beradik. Dia ada ramai adik-beradik. Dalam hukum faraid, ramai ni 2 orang ke atas. Jangan nampak ramai tu 10 orang tak. Sebut ramai je dalam faraid, 2 ke atas. Tu kaedah dia. Jadi mak dapat 1/6 sebab ramai adik-beradik dia. Tapi kalau adik-beradik dia seorang je, si mati ni ada seorang lagi adik-beradik atau tak ada adik-beradik langsung, maknanya dia anak tunggal, mak boleh 1/3. Okey, ayah dapat masobah. Masobah ni baki. Panjang kalau kita tunjuk kira tu, tapi balik pada cerita tadi, suami dapat separuh, mak 1/6, ayah dapat baki. Jadi kalau kita kira separuh 1/2 untuk suami, mak jadi 1/6. Kalau kita samakan pun bawah, suami dapat 3/6. Suami 3/6, mak 1/6, baki berapa untuk ayah? 2/6. Boleh nampak tak? Kira mudah. Jadi kalau ada 6,000, mak 1,000, suami 3,000, ayah 2,000. Tu hukum dia. Jadi pitih bagi ya. Kalau kemah ada sikit-sikit pun bagi. Isu dia sekarang ni kereta, suami kata dia nak kereta ni. Sebab apa? Sebab masa hidup arwah dia tolong bayar juga. Dia tolong bayar. Jadi pakat sama-sama bayar. Kereta isteri, tapi suami ni kasih sayang dia tolong bayar. Kalau ikut 800 bulan, kita pakat bayar 1,500 orang. Ya. Dan tuan jangan ambil mudah kan. Kalau kita ni, isteri ada kereta, kita tolong bayar tu, kita kena clear tu, kita bayar tu benda tu. Kasih sayang ke, beri ke, atau pinjam ke. Kadang kita kena faham struktur faraid kita. Kalau kita tak ada, isteri tak ada, esok lagu mana. Jadi suami tolong bayar juga lah berkongsi. Jadi bayar, habis 5 tahun mati isteri, ada isu daripada waris lain. Hak campur tangan dalam pengurusan ni adik-beradik aku. Ada sikit campur tangan sebab dia desak supaya suami ni kalau nak kereta ni bayar bagi faraid untuk ayah mak dia. Mula tu dia suruh ayah mak ambil kereta tu. Jadi kalau ayah mak ambil kereta tu, suami pula nak bahagian dia. Dia main gitu lah. Sebab dia nak bawa kereta. Saya kata belum lagi. Kena cek dulu kereta tu baru 5 tahun. Belum berapa? 9 tahun. 9 tahun tu tuan cek dulu hutang. Cek hutang kereta tu ada 42,800. Dia punya nilai apa ni hutang. Kalau full settlement dengan bank 42,800. Kau nak settle hutang. Lepas tu value, ni sakit tu sebab kadang orang buat full loan. Value kereta 42,000. Dan nak faraid ke mana tuan? Lagi 800. Maksudnya kena keluar lagi 800 nak cover hutang. Dan untuk faraid ni nak bagi orang mana? Tak ada benda tuan. Sebab hutang tu dulu. Bila settle hutang 42,800, value 42,000. Maknanya kalau bayar jual kereta tu pun atas value tadi pun dah lepas nak bayar hutang. Betul tak? Kena keluar duit sendiri. Lepas tu suami ni pula buat urusan dengan amanah raya. Memang kena amanah raya tu sebab kereta dia. Ini pengurusan. Kalau ada tanah, ada rumah, lain cerita. Ni kereta saja. Bawa ke amanah raya, kau dengan amanah raya 1,900. Campur dengan 800 tadi 2,700. Dia bolok pasal nak bagi ni bagian faraid sebagainya. Saya kata tak ada benda tau. Sekarang ni antara 6 orang ni, dah kira lah adik-adik yang campur masuk tu pun kena mikir ni, hak 2,700 ni siapa nak bayar? Jadi suami kata, Ustaz, kalau ikut saya bayar tak apa, tapi harap-harap mak ayah lepas kereta tu ke saya kan. Saya sanggup bayar kereta tu, dia kata. Tu dia, maksudnya dia tanggung. Tapi tuan-tuan nak covernya dah mudah. Ni pengurusan. Kita kena nampak benda itu. Sebab tu dia ada kaedah-kaedah. Kalau dalam pinjaman kenderaan ni, dia ada satu konsep ataupun satu persediaan kita panggil auto life. Auto life takaful. Tu kena tanya bank kan. Siapa buat loan kena tanya bank. Berapa kena bayar dengan bank untuk dapat takaful tu. Kalau kita mati, kereta tu beres hutang. Waris tak payah bayar. Tapi bersaka tak? Bersaka kan? Tetap bersaka tapi tak ada kait dengan hutang. Okey lah sikit. Tak payah nak fikir pasal tanggung hutang. Tapi nak kabarnya, inilah pengurusan kita sebelum kita mati. Okey.
kenderaan dan hutang-hutang lain. Jadi kena bagi tahu. Sebab tu dalam hukum syarak, kalau kita baca ayat Quran paling panjang surah Al-Baqarah, semua surat tu cerita bab dia, bab hutang. Betapa penekanan Allah Ta'ala pasal hutang. Kalau kita ngaji faraid, kita baca ayat faraid, dan ayat faraid surah An-Nisa tu Allah ulang bab hutang ni 4 kali. Allah sebut min ba'di wasiyati yusi biha au dain. Bagi saka ni dia akan berlaku selepas selesai wasiat, selepas selesai hutang. Jadi bila ada harta, si mati tinggalkan harta, waris kena tengok pada hutang si mati dulu. Sebelum kira-kira bahagian masing-masing tu, cek hutang dia dulu. Jadi tuan-tuan, tu cerita lepas mati. Tapi soalnya, kalau kita masih hidup, kita dah urus hutang kita dah tunjuk, kita dah khabar, kita dah dokumentasikan hutang tu, mudah tak waris nak selesaikan? Mungkin akan jadi bayar sebab tak tahu. Jadi kita sendiri sekarang ni kena bertindak. Takut ada benda-benda hak menjadi tanggungan kita, kita kena bertindak sekarang. Kalau ada hak tergantung, listkan senarai. Dokumen hak ada tu pastikan kita kumpul. Simpan molek-molek, kalau mati waris-waris tahu. Waris-waris tahu. Saya banyak bila kita terlibat dengan pengurusan ni, antara cabaran besar bagi waris ialah soal hutang. Hutang ni ada dua tuan-tuan, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah macam 3 puasa, kena video. Zakat tak bayar, haji tak pergi lagi, umrah tak pergi lagi contohnya. Itu benda-benda yang waris kena settle lebih awal. Kemudian hutang dengan manusia, macam tadilah hutang bank, hutang kerajaan, hutang kedai, hutang dia lah, kawan-kawan dan sebagainya. Itu kena ambil tahu. Sebab Nabi sebut kita ni akan tergantung kalau hutang kita tak selesai. Kata ulama, tergantung ni maksudnya tak tahu peleko, tak tahu cerita. Mati dah ni, tapi tak tahu kesudahan ni. Sakok juga. Bila sakok ni pun benda. Sebab apa sakok di alam barzakh ni? Sebab ni rupanya harta kita atas dunia tu ada, tapi waris tak percaya. Dia tak mau cek hutang ke, dia tak mau selesai, dia buat dok je tuan-tuan. Banyak penyakit ni. Penyakit. Saya kemarin ada seorang maritim di Belah Marang, tanah padi. Tanah padi ni tuan-tuan, biasanya tanah dah comel. Tanah padi bukan dah comel dari sudut dalam arus berai itu je lah, tapi dia punya bentuk tanah tu dah comel. Sebab biasa tanah padi ni dia padang saja. Kadang-kadang masuk kereta sutir di luar tanah. Kereta sutir masuk luar rumah pun tak sabuk, sempit, yang panjang sampai kena. Kadang-kadang tuan-tuan boleh tengok dah lewat benda. Cerita dia, si mati ni, tuan tanah ni, dia mati tahun 78. Mari 78 mati. Ni nak cerita waris dan ambil esok pasal pengurusan. Sebab tu kata ilmu ni kita kena faham daripada sekarang, bekalan ilmu kepada waris dan sebagainya. Sehingga hari ni tuan-tuan nak sebut, kalau kita tak percaya kepada waris, ada kaedah-kaedah perancangan masa kita hidup sekarang ni, kita minta ada pihak tolong bantu uruskan satu kita. Itu yang wujud macam mana raya, itu yang wujud orang buat wasiat lantik, pihak yang mengurus. Dah salah kan? Sebab dia nampak ramai orang bila mati waris tak cara pasal harta, tak cara langsung, tak ada orang nak urus kan? So bila tak urus, dia jadi rugi. Kita sebenarnya orang Islam, kita ni rugi besar. Rugi, okey. Rugi tu sahal. Kalau kata melibatkan waris-waris ada ni, tiba-tiba sebahagian waris pula ambil manfaat. Kalau tanam padi, dia tanam padi, ataupun padi tu dia ambil hasil, ada orang tak boleh. Lagi berat hukum dia tentang makan harta haram. Jadi pengurusan tu penting. Jadi nak cerita kemarin, mati tahun 78. Tak cara tu tak? 78, bayang 78. Kau tahu 40 tahun lebih lah. Jadinya kemarin baru timbul cerita. Kemarin tu benda tu dah tangguh setahun lebih, tahun 2020. Sebab apa jadi gerok tu? Sebab tanah tu tukar jadi piti. Tanah tu tukar jadi piti. Masuk faham lah tu tak? Kerajaan ambil untuk buat pembangunan apa-apalah, pembangunan apa-apa, kerajaan ambil tanah tu, dia bayar pas-pasan. Ada 100,000 lebih. Tapi duit itu tak ada bayar. Sebab tuan tanah mati. Tuan tanah tak ada, dia nak bayar ke siapa? Walaupun waris ada, tapi waris itu belum dibuktikan lagi dalam pengurusan. Dia tak boleh bayar, duduk dia mana lagi. Nak keluarkan duit itu,
kena urus pusaka. Bincang dengan saya mari, urus tengok urus pusaka. Isteri yang mati dia pulang, dia ada suami. Suami nikah lain. Dia nikah tu dengan suami tu boleh anak lagi pulang. Lepas tu suami bila dia mati, suami nikah lain dapat anak. Dan isteri yang mati tadi pun masa dia mati tu ayah mak dia lagi. Lepas tu ayah mak mati pula. Ayah mak mati ni kan dia ada bahagian saka dia kan. Pergi ke anak-anak dia, berlapis pula, anak pula mati pula. Kalau anak mati tu, daripada 5 anak, 2 mati, ada pula cucu yang dekat bawah anak dia mati pula. Jadi saya duduk susun mari ada 5 lapis. 5 lapis 5 lapis mari lebih kurang dalam 30 orang lebih. Jadi nak kena bincang ni. Dulu nak cerita tu tuan-tuan, masa mula-mula mati dulu, kalau bincang betul-betul baru dia berapa orang dia? Ayah dia, mak dia, suami dia, 3 orang anak. Ada 8 orang, 8 orang. 3 campur ayah, suami, 6 orang kan? 6 orang dia bagi pada masa tu. Maknanya kalau bincang masa tu, haru dia punya keputusan dia comel, mudah. Comel tu comel mudah. Learning tuan-tuan, nak settle duit tu, dulu mungkin kalau tengok tanah padi biar kita tak murah, duit lepas-lepas. Learning tuan-tuan, orang dah nampak tanah padi tu, orang nampak dia. Orang nampak pitih kan? Pitih kena. Dia tak nampak. Jadi nak kena cek balik sesa nak kena susuk. Ini pengurusan. Nak ceritanya tu banyak kes-kes dalam negara kita, terutama melibatkan tanah, waris dan cara. Yalah, anak-anak duduk luar, duduk bandar sebagainya, masing-masing ada fikir makan gaji belakang tu. Tanah kampung biar. Bukan soal biar ni tuan, tapi soal tanggungjawab. Sebab harta tu hak kita. Jadi kalau kita mati tuan, harta tu terbiar begitu saja. So satu kerugian besar. Bila rugi besar ni tuan, itu satu bentuk pembaziran. Membazir ni hukum dia. Hukumnya haram. Jadi rugi. Kadang-kadang bagi kamu selesai. Ini masalah. Baik. Itu yang saya nak sebut. Ini saya nak kait pengurusan masa hidup. Okey. Seterusnya tuan-tuan, bila kita sebut pengurusan masa hidup, ini kait dengan pengurusan. Kita kena belajar. Ini cara kita mengurus harta kita. Urus harta tapi dari sudut ilmunya, sebab dia berkait dengan harta kita bila kita mati, kita wajib belajar. Memang ngaji ilmu faraid ni tuan-tuan, hukumnya fardu kifayah. Boleh faham fardu kifayah tuan-tuan? Macam dia semayang jenazah, macam semayang jemaah. Kalau taman ni tak ada surga, tak ada orang semayang jemaah, contoh dah tak ada. Dia dah rumah tu, tapi kalau tak ada jemaah didirikan, sekampung dosa. Kalau tak ada orang jenazah, sekampung dosa. Faraid pun sama tuan-tuan. Hukum belajar faraid ni fardu kifayah. Saya bincang dengan mufti tadi. Dia lah, walaupun dia mufti lah, bukan mufti, walaupun dia dah jadi mufti, tapi dia kata memang kita kekurangan dalam masyarakat kita, usul kanun kita pun, kita kekurangan orang-orang yang nak bawa ilmu ni kepada masyarakat. Memang kurang, memang tak ada. Lepas tu kita perlu membina aset-aset ni. Kena ada gerakan sekarang, kena ada usaha untuk bina tenaga-tenaga ni, latihan, training. Saya percaya tuan-tuan, ramai anak-anak kita yang ngaji syariah ni, dia dah ada basic pasal faraid. Cumanya mungkin dia tak nampak faraid tu ada tuju dia ke mana. Ilmu faraid ni tuan-tuan, ilmu yang hidup. Sebab dia melibatkan banyak benda. Dia bukan soal bagi je, dia melibatkan pengurusan, dia melibatkan perancangan, dia melibatkan soal qol asur dan sebagainya. Ini ilmu, teknikal dan berbagai. Baik, jadi nak kabarnya belajar. Sebab apa kena belajar? Sebab paling tidak kita nak kenal waris kita. Tuan-tuan, pengalaman saya tuan-tuan, kita banyak bantu orang tak ada waris. Tahu? Bila tak ada waris, harta dia tu akan pergi ke mana? Akan pergi ke Baitul Mal. Harta dia tu akan pergi ke Baitul Mal. Jadi apa yang kita bincang sekarang, bila pergi ke Baitul Mal, persoalannya Baitul Mal kadang-kadang dia manfaatkan harta itu ataupun tidak. Itu persoalan dia. Jadi rugi. Sebab tu bila kita faham faraid ini, kita akan ada sesuatu yang boleh kita buat. Sebagai contoh, tak ada waris ni tuan-tuan, tak ada waris yang berhak. Macam kata Toki tadi, dia ada cucu daripada anak puan. Cucu dari anak puan ada saka dia. Sebab bukan waris, itu zaru arham. Jadi harta yang dia ada itu akan pergi ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal dapat harta tu, cucu tak boleh.
Kalau orang tak faham faraid itu, dia akan kata ilmu ni macam satu tak adil. Apa tak adil? Apa pula panah Allah pergi ke Baitul Mal berlaku, dah cucu ada tak daripada satu. Maka masyarakat akan nilai benda ni tak adil. Nyanyi ke cucu, tak boleh. Padahal cucu bukan jauh, cucu tu tak cucu dekat, tapi oleh kerana cucu daripada anak puan. Dan amalan dalam negara kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, itulah keadaannya. Kecuali benda ni dibincang dan ada orang kata mungkin ada perubahan bid'ah-bid'ah dia buat. Itu wallah alam, saya sendiri tak boleh bayang. Benda ni tak mudah tuan-tuan. Sebab tu bila kita nampak isu ni, Toki tadi, kalau tuan-tuan duduk tempat Toki kan, tuan-tuan ada cucu, kira cucu lelaki, cucu puan, cucu dari anak puan, yang tuan-tuan tahu kalau aku mati cucu tak boleh. Benda orang kita rasa kita tak begitu tu. Ada tak tindakan sesuatu yang kita nak buat? Ada tak? Mesti ada kan? Kenapa kita tak percaya? Kalau kita mati, harta pergi Baitul Mal atau pergi ke orang lain, cucu orang dekat awak kita duk sayang, orang duduk dengan kita ataupun kita duduk dengan dia, orang jaga kita tak boleh benda. Hukum ni. Jadi apa benda tindakan yang kita boleh buat? Ini pengurusan. Bila kita belajar, kita nampak benda yang kita boleh buat. Sebab tu dalam bab faraid ni tuan-tuan, tak salah untuk kita bincang pasal wasiat. Wasiat tu salah satu daripada cara kita mengurus. Maka kita boleh berwasiat. Toki tadi dia tengok, oh cucu tak boleh, jadi dia pun wasiat. Wasiat tu dia ada kaedah, dia ada hukum, dia ada proses dia. Bila sebut wasiat, oleh kerana cucu tadi bukan waris, kita boleh wasiat. Tapi kadar dia berapa? 1/3 saja. Tak boleh ganti, tak boleh wasiat habis. Kalau wasiat habis boleh pakai. Sebab hukum Nabi sebut dah, wasiat ni kepada bukan waris, tahap dia 1/3. Ni kepada bukan waris sah. Tapi yang kita bimbang tuan-tuan, orang keliru pula. Sebab banyak bila sebut wasiat, pakat nak wasiat ke waris, pakat nak wasiat ke waris. Nak wasiat ke anak, nak wasiat ke suami, nak wasiat ke isteri nak wasiat ke suami. Boleh dah wasiat ke waris? Biar kita faham sikit tentang kaedah dia. Yang contohnya seorang ayah, dia ada anak puan seorang. Dalam hukum faraid, anak puan seorang dapat berapa? 1/2. Seorang 1/2. Dia nampak dah, baki tu akan pergi ke orang lain. Dia kata tak boleh jadi ni. Dia pun wasiat untuk anak puan. Dia wasiat, dia tulis ke, dia sebut ke, melalui siapa-siapa ke, dia kata wasiat semua harta dia untuk anak puan. Boleh pakai lah wasiat tu. Boleh pakai lah. Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, wasiat ni harus. Maknanya kita nak buat wasiat ni boleh sebagai salah satu perancangan. Tapi soal jalan wasiat ni kena tengok. Nabi kata apa? Nabi kata la wasiyata li warith. Tak ada wasiat kepada waris. Sebab bila turun ayat faraid, waris dapat saka melalui faraid. Jadi wasiat tu batal. Wasiat tu memang dimansuhkan. Okey, cuma Nabi sebut ada hadis yang lain, Nabi kata tak boleh wasiat kepada waris, la tajuzu wasiyatu li warithin illa an yasha Allah. Tak boleh wasiat pada waris kecuali waris-waris lain setuju. Jadi kita nampak tak? Kalau kita ada anak puan seorang, faraid kalau kita mati dia dapat separuh. Kita pun tengok, oh separuh dia, kita wasiat bagi harta kita ke dia. Tak pakai tuan-tuan kecuali kena tanya waris lain. Siapa waris lain? Kalau kata tak ada waris lain, kalau separuh tu pergi Baitul Mal, kena tanya Baitul Mal. Kena tanya Baitul Mal, setuju tak ni? Arwah ada wasiat ke kita, yang ke waris ni, ke anak puan semua setia. Tanya Baitul Mal. Kalau Baitul Mal boleh lepas tak? Tak boleh. Itu kalau cerita Baitul Mal. Tapi kalau waris lain, contohnya ada hak jauh sikit, adik-beradik arwah katakan, ataupun anak saudara, pok saudara, sepupu ke katakan jauh, kena tanya dia lepas ke tak? Ni kita kena faham. Sebab ni wasiat kepada waris tertakluk kepada persetujuan waris-waris lain. Jadi kita nak merancang, nak buat, biar kita faham dulu. Itu kata pentingnya belajar. Sebab kita nampak ramai orang wasiat pada waris. Saya duk main dalam bidang ni tuan-tuan, orang buat dokumen wasiat. Kan? Baru ni saya bantu satu kes Felda. Memang kita terlibat dengan Felda lah. Ni balik ni, hari Khamis ni balik ke Pahang. Hari Ahad masuk training pula dengan staff Felda.
pengurus Feda, ada sebahagian lagi. Tahun ni ada 2 siri lagi. Kan? Akhir bulan ni dengan tengah bulan 12. So kemungkinan tahun depan tu kita akan buat roadshow pula ke seluruh Feda. Itu memang tugas saya lah. So tugas nak sebut ni, dalam Feda kita banyak bertemu dengan wasiat. Baru ni satu kes dipaham peneroka. Kita tengok dalam dokumen wasiat. Dokumen ni kata, dokumen ni bertulis dan dibuat oleh agensi tertentu. Itu dalam bukan buat agensi mana, tapi maknanya benda tu kalau orang nak faham, dia nampak macam rasmi. Sedangkan hukum dia tak salah. Dalam tu dia tulis, dia ada isteri, dia tak ada anak. Isteri dia ada, tapi anak tak ada. Cuma isteri tu ada anak dia sendiri. Jadi kalau dengan suami ni, anak tiri ya. Anak tiri bukan waris. Jadi bila dia mati, isteri tu dapat 1/4. Itu hukum faraid. Dia sebut tadi kan, suami mati tak ada anak, isteri dapat suku. Tapi dalam dokumen wasiat tu dia tulis, saya wasiatkan separuh harta saya untuk isteri. Boleh pakai tak kata? Wasiat tu harus. Boleh tak isteri dapat separuh? Isteri hak dia 1/4. Dia nak boleh separuh tu, dia kena cari waris lain. Anak ada, dimaklumkan adik-beradik tak ada. Anak tiri kamu, anak tiri kata adik-beradik tak ada usah. Saya tu baca dah, saya kata ya ke tak, cek betul-betul. Kok ada adik-beradik? Kalau ada adik-beradik, kalau mati pun adik-beradik, dia akan cari anak saudara. Dia akan turun step dia tu. Anak tiri kata tak ada usah, tak ada belaka. Abang pun nak pernah cerita yang ada waris. Saya dah nampak dah anak tiri ni dia ada main. Kononnya kalau tak ada tu bakal dia nak suruh kita jawab boleh ke dia. Sebab dalam wasiat tu dia tulis pula separuh untuk isteri tadi, separuh untuk anak tiri. Tadi sebab tu juga anak tiri pun ada separuh. Anak tiri bukan waris, dia boleh setakat 1/3 tadi. Itu je bahagian dia terima dulu. Isteri 1/4. Jadi hak lebih tu kalau nak jadi juga kepada isteri dan anak tiri, kena cari waris betul. Cari. Saya kata cari. Kalau tak cari tu tak sesat tadi. Jadi ini yang jadi masalah kita jumpa dalam masyarakat kita. Orang tak tahu waris dia, tak ada hubungan, putus hubungan. Sebab tu saya selalu ulang untuk sembuh. Kita ngaji faraid ni tuan-tuan, bila kita kenal struktur faraid kita, kita ni ada orang ni, kita nampak kita ni tak ada waris lengkap di orang ni. Dia memberi ruang kepada kita untuk hubung balik silaturahim. Faham? Untuk kita hubungkan balik silaturahim. Maknanya hak balas sikit-sikit tu ada balas. Cari balik ya. Orang kata apa? Gabung hubungkan balik silaturahim. Minta maaf hak kecil-kecil tu. Sebab kita faham akan datang tuan-tuan, mungkin akan jadi masalah kepada waris kita bila kita mati. Ini bagi istimaki. Sebab tu cari balik. Sebab kita jumpa tuan-tuan memang banyak kes orang tak boleh jumpa waris. Budak-budak ni tuan-tuan, jangan kata sepupu, pak saudara kadang-kadang tak benar. Betul tak? Orang zaman lain ni orang dulu lain tau. Dulu kalau raya, ayah ajak pergi, jom kita pergi rumah. Bukan kata pak saudara, pak sepupu, pak dua pupu macam ni. Tu dua pupu, dia punya usul tu kita ingat lagi benda-benda gitu. Tapi orang lain ni mana ada dah sepupu betul. Sedangkan benda ni penting. Sebab ni dia akan melibatkan waris-waris kita. Kalau bagi orang yang tak ada waris dekat. Ini situasi dia. Baik. Tuan-tuan, dia nak kabarnya belajar. Belajar, nak kenal waris tu siapa dia. Setiap orang dia kena tahu. Dia kena tahu. Jadi kalau dia ada masalah, dia boleh buat, dia boleh rancang masa dia hidup. Antara tadi wasiat. Tapi kalau dia tak mau wasiat, dia tengok kalau wasiat, anak buah tak ada terima wasiat. Sebab dia ada faraid tu. Dia nak beri masa hidup, kita bagi hibah, hadiah. Boleh tak? Boleh. Selesai masa hidup. Tapi biarlah benda itu berlaku dengan baik, berlaku dengan molek. Antara kaedah yang Nabi ajar, kena berlaku adil. Seorang ayah, seorang mak, kalau dia nak berikan anak-anak dia jangan beri seorang, dia kena beri belaka. Kalau dia nak beri ke seorang, dia pastikan hak lain tu boleh setuju. Itu berlaku keadilan. Sebab kita jumpa banyak tuan-tuan, dia bertiga kemudian hari. Anak-anak ni dia bertiga kemudian hari. Tengok tukar nama dah, ada bawa ke mahkamah, balau di mahkamah. Kalau pakai mulut lagi ya. Kalau dia kata ayah beritahu kan.
Jadi orang lain bantah. Jadi tuan-tuan banyak isu begini. Lepas tu bila belajar, biar kita faham balik. InsyaAllah kalau ada persoalan-persoalan ni kita bincang. Baik, tu nak cerita pengurusan masa hidup. Kalau masa hidup tak? Lepas mati tak lagi? Sejam lah masa hidup. Okey, lepas mati pula, kali hidup kita buat apa yang kita nak rancang, tuan-tuan. Lepas kita mati, macam ada lagi masa hidup. Kalau dalam buku saya ni, muka surat belakang, ni buku ni kalau nak compare dengan buku hak dulu, dia lain sikit. Buku sama je, tapi ada tambahan-tambahan sikit je lah. Tak lari mana pun. Muka surat belakang saya masukkan di sini salah satu pengurusan kita, saya namakan fail faraid peribadi. Fail faraid peribadi. Orang kalau kerja jabat, tapi bab fail mak mahal. Nak kalau ada pengetahuan ISO lah tak apa. Memang sekolah lah cerita kita ada dah pengalaman dulu sekolah. Kalau unik saya dulu pendidikan Islam, zaman kita duduk di BD, kita pergi memantau di sekolah 14 fail. Bahagian pendidikan Islam saja 14 fail. Kita pergi cek lah fail nombor 1 jadi C, buat 13 kita ada benda kulit je, biasa tu. Ada fail, nak cerita banyak ni fail. Jadi saya kata dalam keluarga kita, untuk diri kita, buat satu fail yang saya panggil fail faraid peribadi. Ada di muka belakang. Okey, saya sebut sini, saya baca sini. Sebaiknya semasa hidup, sebenarnya saya kena ubah dah ni, bukan sebaiknya dah, sewajibnya dah. Sebab kita banyak berdepan, tuan-tuan, cara kaedah nak bantu orang ni. Saya terlibat dengan khidmat bantu pusaka. Nak dapatkan dokumen pun ambil masa. Nak dapatkan dokumen, sebab kadang-kadang dokumen ni duduk pun nak urus hadap faham. Dokumen tanah ayah ada tanah tu, pelih kedok. Dokumen tak ada, ayah nak ambil gara-gara dulu pos saudara. Dah minta pos saudara. Ayah paling dah pos saudara dulu. Akan dok dulu. Jadi kita pula kena ajar macam cara nak buat. Jadi benda ni kita kena buat. Saya jumpa ramai kalau broker di Pahang tu, dia memang ada tanah federal di Pahang, tapi dia ada tanah di negeri dia asal tu, tapi dia nak cara. Dia tu dah gerang tak ada, gerang ada dengan adik-beradik. Sini dia potong stay lah. Simpang kita, dah secara gerang asal. Kadang setengah orang ni dua gerang asal. Balah ni gerang asal dia. Padahal gerang ni sebenarnya tak ada isu pun. Okey. Jadi disebut sini, setiap orang sediakan file. Buat ke file kita ni tak? Nak beli file mahal pun beli, nak beli file raya pun beli, tak ada masalah. Okey, benda kita nak masuk dalam file kita ni masih hidup masih hidup. Yang pertama, tuan-tuan, salinan kad pengenalan setiap hari. Kita ada waris kita kan, ambil hak dekat jangan cari sepupu. Mentang-mentang ngaji faraid, waris kita boleh sampai ke sepupu, habis putih sepupu dah hak dekat. Kalau kita ayah, kita suami, isteri ni ke masuk belakang nombor 1, 2, 3, 4 tu. Sungguh tu dia memang. Sebab kadang-kadang ada suami dia masuk nombor 1 dalam folder ada setengah pengurus, dia kutip dokumen. Jadi suami beri lah IC isteri, IC anak-anak, dia kumpul lah. Tapi ada pengurusa buat nikah dua, dia tak beri hak nombor 2. Sebab apa? Sebab bini pertama tak tahu dia nikah seorang lagi. Kalau beri jadi cerita lain, dia tak beri. Tapi tahu tak nyakit dia bila dia mati. Kita kena mikir hak tu, jangan mikir learning, kena mikir hak jangka panjang. Susu. Betul tak? Jadi dokumen kad pengenalan tu kena ada, masuk ke dalam tu. Photostik. Betul tak? Sebab dia cukup mudah untuk membantu. Tak payah nak kutip-kutip dah akan datang. Yang kedua, salinan dokumen harta kita. Seperti kalau kita ada tanah, gerang tanah. Kalau ada rumah pun gerang tanah juga. Dia tak ada gerang rumah. Tapi biasa bila ada gerang tanah, kita lampirkan bersama cukai pintu. Cukai tanah. Tu biar ada benda tu sebagai rujukan. Resip tu kan. Resip cukai tanah tu masuk sekali. Kemudian kalau ada rumah, kalau melibatkan cukai pintu, masuk sekali. Sini ada cukai pintu. Majlis. Dia perlukan tak ada majlis tau. Ada tak majlisnya? Sebab apa tuan-tuan penting? Sebab kita tengok ada orang dia urus saka, waris ni waris. Urus saka, dia selesai tanah je. Cukai pintu tak selesai. Sebab apa? Sebab dia tak masukkan resip cukai pintu. Akhirnya di majlis dia tukar nama. Dia tukar nama dalam geran tanah, jabat tanah. Tapi di majlis daerah dia tukar nama sebab dia tak masukkan. Jadi urusan tu dah habis. Jadi kena selesai semula. Nanti saya kabar tu buat masuk.
Hak mana ada cukai tanah masuk ke situ cukai tanah sekali gerak. Hak mana ada cukai pintu lapikkan sekali. Esok anak kita dia tengok, oh ayah siap lah kena. Kalau masih dalam dok, perjanjian jual beli SMP juga masuk. Kalau ada takaful cover tu kan dia ada siap janji jual beli kan dia ada insurans takaful tu masukkan supaya mudah untuk anak-anak waris kita rujuk balik. Ni cerita dia. Gerak tanah masuk. Okey. Yang ketiga tu, hak ni paling penting. Hak ni saya Allah Rabbi kalau kita bantu orang usaha payah sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya bantu seorang doktor gigi. Dia faham. Kan isteri dia ni pun doktor dia. Dia kahwin lewat, so dia tak ada anak. Dia kahwin ni janda lah, doktor ni janda ada anak dah. Meninggal harta dia ada rumah, ada tanah dan sebagainya, ada lah. Isu dia, bila dia buka, isteri dia buka dompet. Dia sebab isteri ni dia janda, jadi dia pula ada orang kata career dia sendiri. Dia career dia pakat doktor dia lebih tinggi pada suami. Jadi suami ni pula kahwin dah lewat dari anak. Jadi dah cara pasal hati masing-masing. Dia dah ada dunia dia sendiri. Cuma dia kahwin tu macam melekat hidup je sebenarnya. Tapi kebergantungan tak perlu dah. Masing-masing gaji besar berlaku. Jadi isteri pun tak kisah. Bila mati, buka dompet. Kat bank tamu kat bank. Bank tu ada, bank ni ada, kat kredit ada semua. Saya tanya dia minta saya bantu. Ada tak penyata bank? Dia kata tak pernah tengok penyata bank. Ni tuan-tuan nampak tak? Saya nak sebut ni. Kita bila ada akaun bank, dulu ada buku bank. Kalau berlaku kematian, buku bank tu kita boleh photostat, bawa masuk dalam pengurusan. Learning buku bank tak ada dah. Learning orang pakai penyata. Penyata learning dulu dia poh. Dulu bank poh dah. Learning lagi canggih, dah poh dah. Kita kena print sendiri. Sebab kita learning main online banking berlaku. Orang learning orang-orang main lah. Tapi nak cover ni simpan. Penyata tu simpan. Sebab apa? Dalam pengurusan pusaka, pejabat pusaka ni dia nak penyata bank. Maksudnya dalam penyata tu ada tertulis hak pentingnya nama dia, kad dalam dia, nombor akaun. Nilai tu tak kisah sangat tuan-tuan. Kalau kita boleh update hak semasa lagi bagus. Saya learning tuan-tuan sampai tahap gini. Kita nak tolong orang ni, saya kena cari rakan-rakan baik dalam bank. Kalau ada orang malam ni orang-orang nak kerja bank, kita nak baik. Nak tolong orang, bukan nak cari benda, nak tolong. Saya sabarlah, kalau kata kawan kata boleh tolong beri penyata, dia kata ustaz tak boleh ustaz, dah boleh salah. Tak boleh. Tuan-tuan, kita nak dapat penyata lagi tak? Bukan kita je. Suami, dia ada simpanan bank, isteri nak pergi minta penyata, boleh tak? Tak boleh. Kita nak pergi update buku bank ni kita boleh tak? Tak boleh. Ni kena tuan tu pergi sendiri. Kalau mati, syukurlah. Dia ada peraturan dia. Walaupun saya nampak benda tu, kalau boleh dilonggarkan sikit, terutama melibatkan orang mati. Jadi ada kawan-kawan ni dia boleh bantu begini lah ustaz. Habis koma saya boleh tolong di skrin komputer tu kan. Dia snack kata. Dia snack kan waktu je. Hitam betul ke kan? Skrin komputer kan bank kan hitam mana dia. Saya tengok hitam nak apa masuk laptop kita tukar balik kali. Yang penting nampak nombor tu, tukar hitam, nampak nama, nampak nombor IC, nombor akaun. Kalau ada banner tu nampak kat situ. Pakat tu itu dia ikhtiar kita boleh buat. Hak mana boleh kan? Hak tak boleh saya kata kadang-kadang walaupun dia ada kaedah-kaedah tapi nak mudahkan orang sampai gitu kita buat. Okay, nak cover ni simpan. Itu kaedah. Ni masih hidup kan? Masih hidup. Okey, yang keempat dokumen lain kalau berkenaan. Yang kelima senarai hutang. Okey, sebut tadi. Boleh senarai hutang. Lepas tu update hutang ni beres dah potong jangan dah potong nanti orang bayar saya lagi pula. Jadi dah bayar. Okey. Pesanan pada waris boleh tak kita nak masuk dalam file kita? Boleh. Tapi kita faham lah. Pesanan contoh katalah kalau kita mati dalam tu pesanan rumah untuk isteri. Pesan kepada anak-anak rumah untuk isteri. Tapi kita kena faham hukum. Pesanan tadi wasiat kepada isteri itu tertakluk kepada persetujuan waris. Kalau anak-anak dah setuju, isteri dah ada rumah tu sendiri. Biar faham, kita nak pesan tu hukum tu kena faham dulu. Lepas tu pesan, sebab dalam mazhab Syafi'i sebut pesanan ni harus boleh kita buat. Biar faham hukum. Yang kita nampak ramai orang tak faham hukum. Saya bantu satu tim tuan. Arwah ni dia ada anak daripada isteri dulu. Dia kahwin, dapat anak 2 orang, dua-dua pulang. Isteri tu meninggal, dia nikah lain.
Bila nikah lain, dia tempoh nikah kedua ni lama lah. Sebab masa isteri pertama meninggal tu anak orang tu kecil lagi. Jadi nikah lain boleh anak 5-6 orang. Jadi lama dengan hak isteri kedua ni sampai sebelum dia mati dia pesan. Dia kata, kita tak tahulah ayat dia pesan tu, tapi gambaran dia gitulah. Kalau hamba mati, apa hati-hati hamba ni mengambil dulu, pakar dulu, gitu habis buat rumah ni duduk kat tanah ni, pesan untuk isteri. Jadi mati. Bila mati ada isu. Tuan-tuan nampak isu dia apa? Anak 2 orang. Hak anak sendiri biasa tak ada masalah. Faham tak? Anak sendiri biasa ada masalah. Ayah besar pergi ke mak, anak kata tak apa, mak tak masalah, kita ikut je, kata anak. Ikut saja lah dia. Anak kena faham hukum faraid. Anak kata tak apa, kami tak bohong. Faraid kami pergi ke mak. Baik kan? Tapi anak tiri mudah. Anak tiri boleh buat kesalahan tak? Belum tentu tu. Dia ada hak dia. Kalau dia lepas ke mak tiri mati, tak turun apa dia? Sebab dia anak tiri. Jadi 2 orang tadi, seorang nak. Hak seorang bagus lah. Ada seorang tu dia nak. Mungkin nak sebab dia rasa dia susah sebagainya kan. Hak lepas tu kerja sedap lah. Jadi akhirnya saya dipanggil itu. Tuan-tuan bayangkanlah, nak fahamkan makcik ni Allah Rabbi, nangis depan kita. Makcik ingat lagi arwah suami makcik sebut, kalau dia mati rumah ni makcik duduk dulu, hasil-hasil tanah hak makcik dulu. Dia sebut habis amanah. Ingat lagi amanah arwah. Kalau sebut wasiat ni mungkin dia apa kemas sikit, dia sebut amanah. Jadi ingat makcik nangis. Kan? Jadi saya tuan-tuan kena susah kita nak bagi faham, tapi kita terpaksa terang juga kan? Dan akhirnya dengan bantuan anak-anak dia, nasihat mak rujuk. Sebab hak anak tinggi tu memang nak. Sebab dia susah, dia nak duit, tak melibatkan duit. Jadi Alhamdulillah akhirnya lepas bahagian dia. Hak lain sesat. Nak cerita ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita buat ke sana tapi kita tak faham hukum, waris kita tak faham hukum, hak terima wasiat tak faham juga, dia akan jadi bercelaru. Ni boleh tak buat. Okey, yang ketujuh tuan-tuan, saya sebut struktur faraid. Apa dia struktur faraid? Saya bagi gambaran saya lah, yang saya buat dalam file saya. Saya suami, saya ada ayah, saya ada mak, saya ada isteri seorang, saya ada anak lelaki 2, anak perempuan 3. Jadi ni waris utama saya. Setakat ni kalau saya mati, ni dah waris yang berapa. Adik-beradik waris juga. Tapi oleh kerana saya ada ayah, saya ada anak lelaki, adik-beradik tak kena lagi lah. Nanti dia akan berubah. Panjang umur saya ni, tuan-tuan ada doa-doa panjang umur, ayah saya pergi dulu, anak lelaki saya pergi dulu juga. Maka adik-beradik saya ada bahagian. Masa tu kena tukar betul tu. Kena tukar, kena kira hak bahagian adik-beradik pula masuk sekali. Setakat ni dah masuk lagi. Jadi ada bahagian. Ayah 1/6, mak 1/6, isteri saya 1/8, hak lebih tu untuk anak-anak lelaki tu. Hak bahagian anak lelaki 2 bahagian, anak kuasa bahagian. Kita buat tunjuk kira simpan masuk file. Hak tu nak buat sendiri memang bayar lah. Tapi kalau kita nak buat, kita carilah orang-orang yang boleh bantu. Kan? Tolong tunjuk kira buat macam satu dokumen lah. Biasanya kalau biasa benda ni dia akan keluar lepas hati. Kalau orang bawa sijil faraid mahkamah kan, dia akan tunjuk. Kita nak benda ni, kita tahu masa kita hidup tu. Contoh tuan-tuan nak tahu, Ustaz, kalau saya mati, bahagian pusaka untuk waris saya banyak mana, kita tunjuk. Kita buat satu struktur untuk mencatat bagi masing-masing nampak kan. Boleh tahu. Lepas tu balik tunjuk ke isteri, ni kalau abang mati bahagian awak sekian, bagi tunjuk contoh duit. Kan ada berapa ratus ribu, berapa juta, dia nampak dah situ. Dia nampak dah bahagian dia. Maknanya semua orang jelas pada situ. Itu persediaan kita tuan. Ini saya masuk dalam buku saya ni. Baik, kita pergi kepada lepas mati. Tuan-tuan, bila berlaku kematian, langkah pertama ialah benda ni tak boleh tanda-tanda. Dia kena segera. Sebab kita tak tahu ujian lepas pada itu. Saya terlibat dengan kes musaka ni tuan-tuan, tak ada urus mati pula kali. Nak learning, masa kita diuji dengan COVID. Saya duduk bincang dengan sahabat di JKPTG Putrajaya di Kuala Lumpur. Jumpa kerana datang ziarah. Dia jumpa saya, dia kata di KL ni cukup mencabar. Sebab kematian kerana COVID ni, dia berlaku dalam keluarga tu sampai 2-3 orang, 3-4 orang. Ayah mati, ayah mati, mak mati, mak mati, anak pula. Kadang anak mati dulu, lepas tu mak pula mati. Jadi tuan-tuan, bila berlaku kematian itu, dia berlapis. Nampak kan? Hati ayah, suami pergi isteri, hati isteri pula pergi ke anak pula mati pergi pula.
Jadi tuan-tuan dibelapih. Bila berlapih ni tuan cabaran dia besar. Jadi tempat lain pun dia boleh jadi berlaku. Sebab tu langkah pertama tuan-tuan bila berlaku kematian, kena segera bertindak. Jangan tangguh-tangguh yang buat kali tuan-tuan. Saya selalu sebut tuan-tuan, biasa kalau berlaku kematian, orang akan sibuk dengan dia. Jenazah tu je lah, orang urut jenazah lah. Lepas selesai jenazah, orang buat tu, buat tahlil. Betul tak? Buat tahlil. Okey, kalau buat tahlil ni biasa ada benda lepas tahlil. Ada makan. Buat tahlil tak ada makan, tak jadi orang kata. Imam ada malah pergi tahlil diri, ada buat tahlil tak ada makan. Okey, isu sekarang buat tahlil, okey, dia tak berbincang isu-isu lain. Okey, soal sedia makan dibincang dalam kitab-kitab fiqh sendiri tuan-tuan. Kitab Jawi kita pun, Syekh Abdul Fatani pun ada sebut fatwa apa ni, dia sebut tentang apa ni, buat kenduri, arwah bagi makan, berjaga-jaga, dibimbangi, ambil harta pusaka, buat makan. Jadi kalau harta pusaka tu benda pun piti, sembelih ayam contoh kata, ataupun segala barang-barang yang ada buat makan, kena berjaga-jaga, dibimbangi. Kalau kita ambil itu pusaka yang ada hak waris-waris, dan bila buat waris tak menyatakan persetujuan. Mana ada orang bincang ke? Nak buat tahlil ke dia Allah, mana ada orang bincang, panggil waris, kita tangguh dulu tahlil. Dia tu tak pengurusan. Orang kata biasakan bila mati siang, malam tu buat tahlil ada, ataupun sehari lepas tu buat tahlil. Tapi keluarga ni dia pelik sikit. Kejap-kejap sabar. Tok Imam saya tanya, tak tahlil ke? Tok Imam tanya, ni umur ni abah mati seminggu tak tahlil. Sabar Tok Imam. Tok Imam, kita tak ada tahlil lagi sebab kita masih bincang bab pusaka. Kita nak cek betul-betul ni waris arwah sebagainya. Kalau mana kita nak buat ni, kalau waris setuju apa semua kita buat. Tok Imam sabar sekejap nak bagi tahlil dia. Gitu kan. Dan kalau orang tahu lah, tapi mana ada orang sebab itu. Jadi tuan-tuan, ni benda yang kita kena faham. Jadi nak khabar ni tuan-tuan, ni pengurusan. Sebab bila melibatkan penduri arwah, kalau termakan harta milik orang lain, so apa hukum dia? Haram hukum dia. Ni makan batin. Masalah sekarang ni, kalau kita buat tahlil penduri arwah, hak makan tu siapa dia? Hak terlibat. Kata Imam seorang, saya seorang pakai dia lah. Tadi kata Imam seorang dan jadi kita lah. Tuan-tuan lah saya dok, saya dah pergi. Jadi itu keadaannya. Malah dia kita kali ya. Kosong orang ni. Nak kabarnya kita kena faham. Dia sebenarnya bagi kita tu pendidikan. Okey, takut tak ambil hak orang lain. Itu pengurusan. Okey, seterusnya tuan-tuan, soal harta. Tadi kalau kemah dari sudut pengurusan, baik ya, maknanya waris tahu dah harta ni, apa benda harta ni, dokumen lengkap. Okey, kemudian kena pasti waris. Kemudian baru kita pergi ke pengurusan. Nak sebut tuan-tuan, soal pengurusan pemati ni, pastikan harta tu tidak dibuat sewenang-wenang. Saya batu satu kes di Kuantan. Si mati ni ada isteri, ada anak-anak, dan dia masih ada rumah. Jadi bila meninggal dalam beberapa minggu dah saya dijemput. Jadi saya cerita pasal harta-harta ni tuan-tuan, sebab kita kena faham. Sebelum dulu kita bincang dah, harta pusaka ni iaitu segala barang milik kita masih hidup. Faham? Apa benda yang kita ada tadi? Kita ada telefon pusaka, kita ada cincin pusaka, kita ada pil pusaka, spek mata pusaka, jam pusaka, jubah saya pusaka, pen saya pusaka. Kalau saya mati, semua pusaka belaka. Saya bagi contoh tuan-tuan, ni botol air, bukan botol air, ni mak surah, nak gambar cerita. Kita bawa motor ke, naik kereta ke, ada apa-apa jalan kaki ke, kita dah harga, kita dah beli air. Beli air 50 sen air, 50 sen piti tu nilai dah harga. Jadi tubik daripada kedai, curah sikit, kena langgar. Nak bagi faham ni kena langgar, kita mati. Tapi botol air ni mulai-mulai ada. Golek-golek yang terjadi, cacang kita, tengok golek, dah pecah dah benda. Saka tak? Saka tak? Saka kan? Sebab dia ada nilai. Beli 50 sen. Kalau bagi kata kita jual 10 sen, dia tak nak beli. Apa tak ada? Dia ada nilai tak?
So dia pusaka. Jadi nak kabarnya benda-benda ini kita nak kena halus. Bukanlah maksudnya bila sebut pusaka ni jadi kau susah nak kira dia. Dia tuan-tuan, ada benda-benda kecil ni secara murufnya, secara muruf adatnya waris tak kisah. Tapi kita kena kabar, kena cerita dulu. Dan ni banyak barang-barang hak arwah ni, hak kecil-kecil ni apa semua ni. Orang kata, tak apa lah, kita ada hak tapi kita tak boleh ikut lah. Kita nak mak ikut mak, kita ikut mak belakang. Contoh kalau mak ada lagi, ayah-ayah lah, ikut mak mak nak sedekah ke tak boleh, anak-anak setuju. Setuju tu dalam keadaan mereka melepaskan hak faraid. Sebab tu kata kita letak hukum faraid tu depan. Jadi balik pada cerita tadi, saya pun cerita ke isteri anak-anak. Jadi isteri tu kata, Ustaz, nak tanya lah, sebab kita rasa sedap lah ni. Pula masa arwah, lepas arwah meninggal tu tak berapa lama, ada saing dia mari minta, biasa tu kita kawan kan, ni kawan baik kita ni, Ustaz ni kawan baik ni. Masa dia ceramah tu tak mau comel suka jubah dia, kilak-kilak jubah dia. Mati dah Ustaz tu, jadi kawan pun mari minta misteri gitu. Dah boleh dah apa ni, ada jubah arwah sedar dua ke sedar tak pada awak kenangan. Biasa tak gitu. Biasa awak kenangan. Tapi duk amari hari pertama mati tu sebulan ke ada nampak kerja sikit lagi ya. Isteri pun pergi. Dalam kisah tadi dia minta selipar. Kenang ke selipar. Saing kan ya Pak. Jadi isteri pun pergi. Kebetulan hak mari minta tu Ustaz. Jadi isteri kata, "Molek kau Ustaz pergi ke dia lah. Dia buat disuruh sedikit boleh pahala. Pahala benda tu kan pahala dosa tu." Saya kata salah. Sebab dalam selipar tu ada hak waris. Ada hak waris. Dia tanya tak waris? Dia tanya Ustaz selipar je pun. Kan dia tu. Dia tanya. Jadi bila dia tanya salah. Hari tu juga saya tanya anak-anak. Dah mana? Mak beri selipar dah ni ke orang lain? Anak-anak setuju dah. Alhamdulillah nak pakat setuju. Kita nasihat setuju lah sebab benda dah beri dah. Jangan ada wak kepala payah. Mak ada lagi. Mak satu kenal daripada selipar. Kalau selipar tu nari, mak ada sendiri sikit. Bahagian mak. Tanya mak, makcik. Dan makcik faham ni. Mak ni ke tak boleh. Oh, letih pula kita nak berkata. Anggap tak dekat. Makcik faham ni. Kamu tu, boleh lah. Anggap faham. Faham tak tanya dia kali. Kabar-kabar dia, nama Alhamdulillah dia setuju. Baru selesai dia tak. Nak kabarnya tuan-tuan. Benda ni benda yang kita kena faham boleh. Tapi taklah bermaksud kalau mak tu tak boleh setuju, kita tak boleh sedekah. Dia ada kaedah pula. Kalau mak tu uruhnya mak dah nak setuju sebab dia tak nak cakap contoh kata ataupun dia ingat nyanyi. Tak boleh kita nak sedekah, tapi bahagian mak atas harta tadi tu kita kena ganti. Jamin ya. Bagi gantian atas harta tu tak ada masalah. Ni benda-benda yang kita nak clear molek. Tu baru selipar kalau benda besar. Kadang-kadang kalau berlaku kematian ni kain-kain batik tu akan bagi gitu je. Mari anak saudara ambil, mari cucu ambil, tinggal mangkuk gitu juga. Tadi saya bincang dengan Dr. Zul isu ni, barang-barang kecil ni dia setuju. Saya kata saya setuju dengan Ustaz. Kalau benda tu dah clear molek, so hukumnya haram. Kecuali kalau kata benda tu dibawa dari segi undang-undang nak kabur, dibawa dan dibincang di peringkat contoh kata mufti fatwa dan sebagainya, sehingga ada pengesahan yang mengesahkan bahawa benda-benda yang kecil-kecil dalam rumah ni atas faktor-faktor waris tak bercara, maka boleh diputuskan sebagai waris tak bercara dah. Jadi bolehlah orang yang duduk di rumah tu guna pakai. Tapi benda tu benda yang kena bawa ke pihak yang ada otoriti untuk buat keputusan. Kalau dia peringkat kita tak boleh. Ni dia kena kaedah dia. Baik. Tu yang keberapa dia ingat lah. Okey. Yang terakhir sebelum kita buka soalan. Bila sebut pengurusan ni tuan-tuan, dan nampak harta benda waris apa dia, kita nak cari orang yang boleh tunjuk kadar-kadar faraid. Ni cabaran dia. Cabaran dia. Sebab kalau kita bawa pergi ke bicara kuasa, kita bukan nak bincang ni. Di jabat saka itu sebenarnya hanya untuk buat keputusan ataupun sahkan keputusan. Dia sebenarnya dalam masyarakat kita ni sebut nampak kita kena ada pihak yang boleh kita rujuk. Yang siapa yang boleh bagi tahu. Kemudian boleh tunjuk aja cara penerusan yang terbaik ataupun cara alihan terbaik. Rumah ni lagu mana? Tadi kemarin. Malam tadi
WhatsApp daripada Kedah. Dia kata tanah ni kami sepakat bagi sama rata. Bagi kata, saya pun tak tahu dah sama rata tu dia buat dah faham faraid ataupun tidak, tak tahu. Kami sepakat adik-beradik, ada 8 orang adik-beradik, bagi sama rata. Lepas tu ada 2 orang, mak lain duduk 2, ada 2 orang duduk situ, dia buat rumah. 2 orang buat rumah situ, dan bahagian dia buat rumah tu besar daripada bahagian dia. Dan orang lain nak cara kan, tanah pula kecil, dia pakai buat rumah. 2 orang dia buat rumah, tapi dia buat rumah tu besar. Jadinya bila adik-beradik lain ni pula persoal pakai nak buat rumah juga, jadi rumah tu sepi. Ada 1-2 orang je lagi boleh buat rumah. Jadi macam mana buat orang lain? Ini kata kena bijak pun. Sepatutnya kalau kita tengok pada hukum, dia bagi sama rata dah, 8 orang 1/8. Hak buat rumah tu boleh tak dia buat rumah besar daripada bahagian dia? Tak boleh. Dia dah ambil bahagian orang lain, tu hukumnya haram. Kecuali benda tu dia kena bincang dulu, dia kena kira dulu. Dan kalau orang itu setuju, sebaiknya begitulah, dia bayar bahagian-bahagian tadi. Dan pula hamba beli bahagian awak ni, sebahagian ni sebab nak buat rumah. Kalau atas bahagian dia saja, rumah jadi kecil, atau mungkin tak pernah sabar. Tapi dia pakai buat. Sekarang ni jadi masalah kan. Saya kata kena bincang balik lah. Dah lah tanah tu kecil, nak buat rumah, pakat 8 orang nak buat rumah berlaku, tak pernah sabar. Jadi ni tuan-tuan kaedah-kaedah pengurusan harta pusaka yang terbaik. Kena bincang. Dan kita memerlukan kepada orang yang boleh buat tunjuk ajar. Okey, yang terakhir tuan-tuan nak sebut, bila sebut pengurusan ni, kita ada tempat-tempat mengurus. Pertama, amanah raya. Tapi tuan-tuan untuk akan datang, kan pindaan dah dibuat kan kepada 5 juta tu, pada 5 dulu hari tu. Amanah raya fungsi dia tak ada banyak. Sebab harta alih dah pergi ke pejabat pusaka. Cumanya saya tengok bebanan besar kepada pejabat pusaka, sebab kes banyak ke dia. Kerajaan yang umumnya dia tak nampak pekat bawah ni macam mana. Sebab tu saya duk tengok kena ada satu perubahan. Antaranya lah, saya duk bincang dengan Jiwa Halim tadi, kena ada perubahan pejabat pusaka, kena ada di setiap daerah. Lalu ni kalau berang ni pejabat pusaka duduk mana? Dia derang lah, main tengok situ jabat ni, semua duduk situ berlaku. Fai Kuala Terengganu situ, Fai Kuala Nerung situ, Fai Kuala Terengganu situ, Fai Muarang situ, Pak situ. Setiap daerah tu ada kerani masing-masing. Jadi banyak kerja situ. Jadi sepatutnya bila kepada 5 juta ni tuan-tuan, mana kes yang selama ni pergi ke mahkamah akan bawa ke jabat saka, patutnya kena ada jabat saka di setiap daerah. Orang Kuala Berang, Kuala Berang. Orang marah-marah dulu-dulu, sepatutnya begitu. Kalau tidak, urusan pusaka ni akan makin ambil masa yang lebih panjang. Musim Covid ni dia lagi panjang. Saya masuk FAI tahun 2019, dia tidak selesai. Jadi nak kabarnya tuan-tuan, kita kena faham tempat-tempat nak mengurus pusaka. Antaranya amanah raya, setakat ada geningan akan datang dari Allah, kita tak boleh kata lah. Kemudian pejabat pusaka kecil, jadi lah kalau berang. Jabat saka ni tuan-tuan, setakat ni dia urus untuk harta yang kalau orang mati ada tanah. Kalau tak ada tanah, ada kereta, ada fitih, harta alih dia bagi amanah raya. Dan ada cah-cah yang kita kena tahu lah. Okey, kemudian kalau orang ni kaya, harta dia lebih 2 juta ataupun akan datang 5 juta ke atas, mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi mana? Mahkamah tinggi sivil, bukan syariah. Sistem kita nak sebut undang-undang di Semenanjung dia berbeza dengan Sabah Sarawak. Semenanjung ni dia letak bawah mahkamah tinggi sivil, pengurusan pusaka dari segi faraid. Di Sabah dia letak bawah mahkamah tinggi syariah. Dulu tak ada amanah raya, tak ada jabat saka. Mahkamah tinggi ada, tapi urusan pusaka orang Islam bawah mahkamah syariah. Dia ada lain sikit. Okey. Kemudian mahkamah syariah, kalau buat itu, apa fungsi mahkamah syariah tuan-tuan? Nak khabar ni. Ni pengurusan Fungsi yang ada beberapa perkara. Pertama, kalau orang nak sijil faraid. Sijil faraid ni dia bukan keperluan tuan-tuan. Tapi kalau ada orang nak, dia submit sijil faraid ke mahkamah syariah. Mahkamah akan keluarkan sijil. Okey, tu. Yang kedua, mahkamah syariah ni kalau orang sebut pasal hibah tadi. Kata anak ni ayah pindah tanah negeri. Ini biasa, ayah mati, ada tanah tu, anak-anak lelaki puang, ada seorang anak kata ayah pindah tanah negeri.
tapi beri mulut. Dr. Kuala apa peluang anak ni untuk dia dapat hak tu? Dia kena bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah. Dia kena tuntut, kita panggil pengesahan hibah. Mahkamah akan tanya bukti dia, saksi dan sebagainya. Kalau kuat, kalau ada saksi yang menyokong, bukti-bukti kukuh, Mahkamah akan sahkan dia. Tapi kalau tak kuat, payah. Tu dia punya ruang. Ataupun wasiat. Wasiat tadi yang saya sebut tadi kan, dibantah contohnya. Maka Mahkamah, contoh kata banyak kes kita hadapi wasiat pada waris. Saya banyak tiba dengan Felda. Ada peloroka, dia tak ada anak lelaki, anak puang lelaki. Dia tulis dalam wasiat dia tu, dia wasiatkan kepada tanah Felda semuanya kepada anak puang. Bercanggah kan? Tadi kita sebut kan, anak puang tak boleh terima wasiat. Wasiat tu kalau nak selesai, kena tanya waris lain. Bawa ke jabat pusaka tak layan. Dia akan keluar perintah, dituntut wasiat tu di Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi. Kalau bawa ke Mahkamah Hayang agak-agak wasiat tadi tak layan juga. Sebab apa? Sebab wasiat tadi tertakluk kepada persetujuan waris lain. Jadi Mahkamah akan panggil waris lain. Kalau waris setuju, jalan. Kalau waris tak setuju, ada. Tu. Okey, ni perkembangan terbaru. Okey, saya ada